Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa iyaya awlan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah yang layak dipuji dan dipuja. Dia adalah Rabbul Alamin. Allah bukan Tuhan bagi orang Muslim, orang Arab sahaja, tapi Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin. Dia adalah Tuhan bagi alam semesta, semua bangsa, semua kaum, semua binatang, jin, malaikat, manusia, makhluk lain. Allah yang menciptakan semua. Itu Allah. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang diutuskan oleh Allah juga linnasi jami'an wa rahmatul lil alamin, untuk manusia, bukan untuk satu bangsa, satu kaum, tetapi sebagai pembawa rahmat kepada alam semesta. Sebab itu umat Islam terdiri daripada macam-macam bangsa, macam-macam kaum. Kerana Nabi kita diutuskan untuk semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala cucuri rahmatnya ke atas keluarga Nabi, para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, tabi'in, dan pada setiap umat Islam yang mencintai wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Amin. Yang saya hormati pengurusi acara majlis, pimpinan sekolah Darut Tauhid ini, Institut Darut Tauhid Ustaz Sufri, dan para guru-gurunya, satisnya, ustazahnya, urusan pentakbirnya, dan semua student of knowledge, ya, talibul ilm kita ini, pelajar-pelajar yang datang untuk mencari ilmu. Tidak saya lupa pada juga ibu-ibu dan bapa yang kebetulan bersama kita pada tengah hari ini. Apabila kita sebut Islam, kita umat Islam perlu faham Islam sebagaimana Allah mau kita faham. Bukan ikut kepahaman masing-masing. Islam ala sini, ala sana, ala negeri, ala negara. Tak ada. Islam tak ikut siapa pun. Islam agama Allah. Inna dina indallah al-Islam. Kita kena ikut Islam. Itu jadikan Islam itu unik. Semua bangsa, Arabnya, Ajamnya, putihnya, gelapnya, bukan, semua warna bergabung ikut Islam. Itu yang umat Islam jadi ummatan wahidah, umat bersatu, padu. Jadi kuat, dimuliakan, disegani, dihormati oleh kawan dan lawan, kerana perpaduan yang diwujudkan dalam agama Islam tak kira bangsa, warna, kulit dan keturunan. Sebagaimana Allah Rabbul Alamin ingatkan kita, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa ila li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah bagi tahu wahai manusia, dia tak kata wahai Muslim, wahai Arab, wahai Melayu, wahai Pakistan, tak ada. Dia kata wahai manusia, Cina kah, India kah, hitam kah, putih kah, semua manusia. Kan? Manusia kah tidak? Tak dengar.
Manusia kah tidak? Manusia. Kita kena terima hakikat semua ini manusia. Beza kerana warna, mungkin dia beranak siang, kita beranak malam, itu dah warna dia lain-lain. Kan? Kalau malam gelap sikit, siang tu cerah sikit. Itulah bezanya. Kemudian kita semua keturunan Adam dan Hawa, zakar wa unsa. Allah jadikan Adam dan Hawa. Daripada itu Allah kehendak dia, bukan kehendak Adam dan kehendak Hawa, bukan kehendak anak-anak semua, bukan kehendak dia. Kehendak Allah, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dia takdirkan bangsa-bangsa dan suku-suku kaum. Faham tak? Anak-anak faham tak? Alhamdulillah, syukur. Anak-anak yang belajar ini, cara kita nak jadi seorang pelajar yang maju, cemerlang, kita mesti dengar baik-baik dan respon. Jangan malu bila orang tanya, jawab. Tak faham, kata korang faham, dan kita difahamkan balik. Faham tak? Ya, kita nak supaya semua respon, jangan malu. Kalau you tak respon, kita pun tak tahu you faham ke tak faham. Nanti bila kita tak tahu, nanti kita akan tanya balik. Nak confirm kita faham tak faham. Okey? Okey tak? Jadi Allah yang bagi tahu, dia dengan kehendaknya, bukan kehendak kita, jadikan kita bangsa-bangsa dan suku-suku kaum. Untuk apa? Untuk apa? Untuk berkenal-kenalan, bukan untuk bergaduh. Kau hitam. Bukan, kau hitam pun Allah punya warna. Allah yang jadikan hitam ini. Putih lah. Hitam lah. Coklat lah. Hanya tak ada hijau dan biru. Tapi manusia nak juga hijau, tapi dia buat dah rambutnya hijau. Rambutnya biru. Sampai binatang pun terkejut kadang-kadang. Binatang tengok kita pun dia terkejut. Manusia tengok kita dia terkejut. Dari mana ni manusia ni? Mana ada bangsa yang warna rambutnya hijau? Kan? Army saja ada. Komando dia duduk dalam hutan. Dia pakai topi yang ada rumput hijau. Kerana apa? Nak sembunyi daripada musuh. Ini contoh. Allah jadikan kita berbeza, bukan gaduh, bukan hina menghina, tapi li ta'arafu, kenalan, bantu membantu, tolong menolong. Itu saja. Orang paling baik di sisi Allah orang yang bertakwa. Nak bertakwa kena ada ilmu. Nak bertakwa ini kena ada ilmu. Inilah ada institusi ilmu. Di sini ada institusi ilmu untuk kawasan anak-anak yang tinggal di kawasan sini. Ini satu institusi sangat penting. Hanya anak-anak mesti faham bila sebut ilmu. Apa dia ilmu? Bantu Ustaz. Apa itu ilmu yang telah dipaham oleh anak-anak? Anak-anak perempuan pun boleh bantu, ya. Jangan kita malu, ya. Apa itu ilmu? Bantu. Ya. Apa itu ilmu? Come on. Bantu, jangan takut. Sini kalau salah boleh dibetulkan. Ini dah masuk kubur, salah dah tak boleh betulkan lah, habislah. Salah terus. Soalan di dunia ini, kalau kita tak boleh jawab tak betul, boleh dibetulkan. Soalan kubur tak betul, memang fail. Walaupun soalan kubur itu soalan bocor. Tahu soalan bocor? Nabi dah bagi tahu. Bila Nabi bagi tahu, masih tak tahu. Guru dah bagi tahu, masih buat tak tahu. Esok turun ke bawah, Munkar Nakir tanya, Ma Rabbuka? Tak tahu. Sangkut lah. Bukan. Kerana soalan dah bocor, dah bagi tahu.
Kalau soalan ujian nanti, kalau ustaz-ustaz dah beritahu ini soalannya, ini jawapan, you masih gagal, artinya you bukan seorang pelajar. Seorang pelajar mesti belajar. Faham anak-anak? Good, ya. I want that spirit. Bila ustaz tanya, jawab, ya, jawab. Kalau di negara luar kita tanya, you understand? Yes. Begitu semangat dia. Seronok kita dengar. Kita ni kata, faham tak faham, faham tak faham, macam malu nak cakap. Sebab itu kita tak maju kerana kita malu tak kena tempat. Ya, sampai guru pun pening. Kalau dia tanya, diam. Guru ingat faham semua. Guru pun tambah lagi ilmu. Rupa-rupa tak faham. Ya, susah kan? Li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kamu mulia di sisi Allah bukan kerana warna kamu, rupa kamu, bukan kerana harta kamu, keturunan kamu. Kamu mulia di sisi Allah kerana ketakwaan kamu. Ketakwaan ini perlu kepada ilmu. Again, apa itu ilmu? Come on. Girls, bantu. Apa itu ilmu? Ya? Ya? Pengetahuan. Ini terjemah literally lah. Ilmu bahasa Arab. Di Melayukan ilmu juga. Lepas tu ditambah lagi melayukan pengetahuan. Kalau di orang putih kan, di English kan, knowledge. Kita dengar baik-baik ya. Bila orang tanya kita, apa itu ilmu hakikiyah? Ilmu yang sebenar. Ilmu yang betul. Tak boleh tak betul. Ialah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qala Allah wa ma qala Rasulullah. Itulah dinamakan ilmu hakikiyah. Sebagaimana Allah wahyukan 1400 tahun dalam Quran ke semuanya, daripada Fatihah sampai An-Nas, dari Alif Lam Mim semua sampai yang lain, semua itu betul. Apa yang telah berlaku ada betul. Apa yang sedang berlaku ada betul. Apa yang akan berlaku akan datang betul. Dalam Quran. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih betul. Kerana Nabi tak pernah cakap ikut nafsu, pandangan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak akan cakap ikut nafsu. Faham anak-anak ya? Apa itu ilmu? Apa itu ilmu? Maqala Allah wa maqala Rasulullah. Kita sebagai pelajar Muslim kena faham dulu. Pandangan, pendapat bukan ilmu. Itu pandangan saya, pandangan tuan-tuan, pandangan ibu, bapa, itu pandangan. Boleh betul, boleh salah. Tapi maqala Allah wa qala Rasulullah, itu hak. Itu betul. You tak percaya, you tunggulah berlaku. Memang akan berlaku. Allah yang maha mengetahui, dia ciptakan semua. Dia tahu 50,000 tahun sebelum Allah jadi langit dan bumi, semua Allah telah takdirkan. Dia dah tahu apa nak berlaku. Apa yang akan berlaku pada Adam dan Hawa bila masuk syurga akan makan buah yang dilarang, Allah dah tahu. Apa yang akan berlaku pada iblis yang tak mau tunduk, tak mau sujud pada Adam, semua Allah tahu. Semua ada dalam ilmu Allah. Kita saja tak tahu. Kerana kita bukan Allah. Akhirnya Allah turunkan nabi-nabi, rasul-rasul. Allah turunkan ilmu, wahyu pada mereka, supaya mereka bagi tahu ke orang lain. Tapi semua nabi yang Allah utuskan sebelum ini diutuskan pada bangsa dan kaum masing-masing.
Ya. Kaum Bani Israel. Ya, kaum ini, kaum itu, kecuali Nabi Muhammad tidak diutuskan untuk satu kaum. Dia sebagai rahmatul lil alamin untuk semua. Itu uniknya Islam. Apa itu ilmu sekali lagi? Good. Ma qala Allah wa ma qala Rasulullah, semua betul. Kalau kita ikut, selamat. Mesti selamat. Okey. Dalam kita mencari ilmu, kita kena faham. Ilmu yang kita nak belajar ialah ilmu Quran dan ilmu hadis Nabi Muhammad SAW, as-sunnah. Mana-mana guru yang mengajar kita ikut panduan ini, ikut. Kerana itu betul. Mana-mana tempat pengajian yang tak jadikan Quran dan hadis Nabi yang sahih sebagai sumber rujukan, jangan ikut. Takut kita salah, rugi. Kita dah buat macam-macam, beramal macam-macam. Kata Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang suka beramal, bukan tak beramal, suka beramal amalan yang kami tak suruh, kami tak ajar, tak diterima. Faham tak? Apa kerja yang kita buat, kalau Tuhan kata buat ini, you buat yang lain, dia tak terima. Kan? You pergilah kedai-kedai mana you nak order barang, you kata saya nak order barang begini, dia hantar barang lain, you terima tak? Tak terima. Bukan, saya nak capati, you hantar pula roti lain. You tak faham ke apa itu capati? Tak faham, beritahulah. Okey, sama saja capati ke canai ke, semua adik-beradik. Saya nak capati, faham tak? C-H-A-P-A-T-I. Bagi dia faham. Nah, kalau tak ada, you beritahu capati tak ada, habis. Saya nak roti John, bukan roti Mary. John punya. Faham tak? Jadi kita sendiri kena tahu apa yang betul, apa yang kita nak dalam hidup kita. Sebab itu institusi yang mengajar ilmu berasaskan wahyu dan sunnah Nabi, itulah satu-satu institusi yang boleh memberi kejayaan kepada semua anak-anak ini. Siapa yang garanti? Allah. Siapa yang garanti? Dari Nabi, bukan kita yang garanti. Allah dan Rasul garanti. Okey. Kita sudah belajar. Sudah berapa tahun anak-anak semua belajar di sini? 1 tahun. Siapa yang sudah 1 tahun, cuba angkat tangan. Yang 1 tahun. Ada 1 tahun tak sini, institusi ini? Ya? 2 tahun. Arabic start first in Arabic. The school sini start bila? 2018. This year only. Okay. Siapa yang sudah belajar 6 bulan? Angkat tangan. Ustaz pun tak tahu berapa orang kan. 6 bulan sudah belajar di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 laki, 13 mungkin. Anak perempuan, ada yang anak yang kecil-kecil semua tak sampai 6 bulan. Okey. Siapa yang sudah belajar 1 minggu, angkat tangan. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu dia sudah belajar di sini. Yang 1 minggu berarti 1 minggu lebih lah kan. Seminggu ke atas. Berapa orang angkat tangan? Sekali lagi. Oh, ada yang tak sampai 1 minggu. Baru masuk. More than one week.
you have studied in this institution more than 1 week? Raise up your hand. Korang faham juga? Yang anak yang kecil ni how long dah belajar? 1 day. Itu yang dia confused. Betul, confused dia kena ya. Saya pun confused. No problem ya. Okay. Raudah ilmu ini, majlis macam ini, dia punya kemuliaan, dia punya keberkatan luar biasa. Orang tak nampak. Kerana ini di antara majlis yang Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah perintah malaikat supaya sayang kita. Kita dapat rahmat Allah sepanjang kita ada dalam majlis ilmu. Dia macam raudah minal jannah. Macam orang dalam syurga. Mendengar ayat-ayat Allah, ingat sabda Nabi, Allahu Akbar. Nikmat. Ya, nikmat besar. Anak-anak tak faham mungkin, tapi tak apa. Satu hari you faham. Kena sabar. Ya, belajar kena apa? Sabar. Alhamdulillah. Good. Ini ujian. Rukun Islam ada berapa anak lelaki? Okey. Good. Rukun Islam anak lelaki kata 5. Cuba sebut 5. Yang pertama, bagaimana bunyi syahadah? Apa artinya? Rukun Islam kedua apa dia? Apanya? Namakan solat dan berapa rakaat? So betul tak? Number 24434. Good. Rukun Islam yang ketiga apa dia? Alhamdulillah. Rukun keempat? Alhamdulillah. Anak-anak sudah biasa bayar zakat dah? Anak-anak dah saving kan? Kita semua ada tabung sendiri. Sini pun ada tabung. Tak mau save di rumah, save di sini. Tak rugi. Kan? Rukun Islam yang kelima? Mampu. Haji di mana? Di Melaka ke Pakistan ke? Di mana haji? Satu tempat ya, Mekah. Tak boleh pergi tempat lain. Tempat lain semua makan angin. Haji umrah satu tempat. Allah tetapkan satu tempat. Allah tetapkan masa. Nah, rukun Islam yang 5 ini, yang mana harian, yang mana tahunan, yang mana seumur hidup sekali. Anak-anak laki juga. Mana yang harian? Solat harian. Lagi? Mengucap pun harian. Betul tak? Kenapa you kata betul? Kerana ada dalam solat, setiap solat kita kena baca tahiyat, setiap kali baca tahiyat kita bersyahadah. Betul. Baik. Apa tu rukun tahunan? Puasa dan zakat. Haji? Ya, untung kita semua hidup sekali ya. Kalau tiap-tiap tahun kena pergi haji, habis semua. Habis bankrupt, duit tak ada. Bukan. Allah kata haji seumur hidup sekali saja. Allahu Akbar. Kalau tidak, Mekah pun tak boleh hidup. Kalau 2 bilion, 1 bilion manusia duduk Mekah, tak boleh bergerak, tak boleh napai, tak boleh tawaf, tak boleh bergerak langsung. Tapi Allah adil kata haji,
Seumur hidup satu orang Islam sekali sahaja. Anak-anak jangan makan pen. Biasa bukan apa, bukan salah dia. Dia terbiasa. Okey. Dah selesailah. Anak-anak perempuan, rukun iman berapa? Good. Cuba cerita ke-6 yang pertama. Lagi? Okey, beriman Allah satu. Yang kedua? Beriman pada malaikat. Yang ketiga? Beriman pada kitab-kitab. Keempat? Beriman pada nabi-nabi dan rasul. Kelima? Jangan tengok orang, tengok ustaz saja. Yang kelima apa? Beriman pada hari akhirat, kiamat. Yang terakhir, qada dan qadar. Alhamdulillah, syukur. Yang lupa ini tak boleh lupa tau. Ini tak boleh lupa. Kalau anak-anak lupa, artinya anak tak belajar ilmu. Ya, tak belajar. Kalau asas pun kita lupa, artinya kita tak belajar. Kita hanya datang kelas tapi tak dengar. Bila guru sampai, kita hanya tengok muka aja, tak dengar. Muka kita tengok guru, mata tengok guru, tetapi telinga kita tak dengar. Faham tak? Bila orang yang ada telinga tak dengar, orang ada mata tak tengok, orang ada hati tak berhati-hati, Allah kata apa? Mereka kal an'am. Mereka macam binatang kaki empat. Ada hati tak berhati-hati. Buat kerja bagi orang sakit hati. Bila cakap susah hati. Bukan. Ada mata tak mau tengok. Allah jadikan tengok buku Quran ada sini. Ini apa dia ni? Apa situ? Tahu ada pedang, kan? Apa tu tulis dalam pedang tu? Ramai kadang-kadang cikgu-cikgu letak poster sini, poster sana supaya tengok, tapi duk lalu lintas tak tengok pun. Tak baca. Bukan? Itu yang kata ada mata tak melihat. Bukan. Nak masuk bilik air, diletakkan peringatan, notis supaya kita tengok, bagi peringatan apa nak buat, kaki mana nak masuk, apa nak baca. Kita masuk tandas guna kaki mana? Alhamdulillah. Lepas itu ada baca apa-apa? Ada tak? Ada tak? Apa yang kita baca? Alhamdulillah. Kerana kita orang Islam, kaki kita kaki Islam. Orang Islam bukan kaki botol. Bukan kaki bola saja. Bukan. Tapi dia kaki Islam. Kaki Islam nak masuk bilik air, dia tahu, oh ini bilik air. Kiri. Kalau terkanan, apa nak buat? Apa nak buat anak-anak? Bila masuk-masuk, kanan dah masuk, apa nak buat? Untuk pakai reverse gear. Kan? Oh tak apalah, lain kali. Tak boleh lain kali tak jadi. Selalu tak apa. Habis. Dia jadi papa. Kerana orang kata jadi susah. Lupa, kita boleh lupa. Stop. Patah balik. Kiri. Kan? Alhamdulillah. Syukur. Kita ingat Allah. Bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Ilmu yang betul selalu ajar kita ingat Allah. Alhamdulillah anak-anak ingat rukun iman yang 6, bagus. Walau susunannya kadang terbalik sikit, tapi yang penting ada 6. Kan?
Percaya pada Allah, pencipta alam semesta, yang hidupkan, yang mematikan, yang bagi rezeki, yang bagi kita mata boleh lihat, bagi telinga boleh dengar. Semua dia bagi. Bumi ni Allah bagi. Kita hidup atas bumi, makan atas bumi, tidur atas bumi. Ar-ardu ardullah. Allah, Nabi kata, bumi ni Allah punya. You pakai, you guna. Jangan lupa pada pencipta, pemilik. Kan? Percaya pada malaikat. Banyak malaikat. Malaikat ada sayap atau tidak? Malaikat ada sayap dah? Berapa sayap? Ya, Nabi kata ada malaikat 2 sayap, ada malaikat 4 sayap, ada malaikat yang sayapnya lebih daripada itu atas kehendak Allah. Okey, malaikat laki-laki ke perempuan? Jangan kata perempuan. Orang lain kata malaikat perempuan. Sebab muka malaikat semua dia letak. Kalau Christmas nanti dia buat perempuan-perempuan pakai wing. Kemudian dia kata welcome, welcome. Dia semua, dia tak pernah jadikan malaikat itu lelaki. Tapi malaikat boleh jadi transformer. Anak-anak tahu apa transformer tak? Transformer tahu kan? Yang boleh jadi lori, yang boleh kereta, yang boleh jadi aeroplane, macam-macam dia jadi. Jadi malaikat boleh jadi transformer, tapi dia jadikan lelaki. Allah takdirkan lelaki, tapi dia bukan lelaki. Allah jadikan malaikat daripada apa? Cahaya apa? Cahaya apa? Cahaya bulan, cahaya bintang, ya, cahaya lampu, cahaya torchlight. Kita tak tahu. Kita hanya tahu nur, cahaya. Bagaimana cahayanya? Allah yang tahu, kita tak tahu. Faham? Bagus. Kita semua ada berapa malaikat? Kita ada berapa malaikat jaga kita? Tak tahu. Apa yang anak-anak buat ni ada kiraman katibin 2. You buat baik, catat. You buat jahat, apa buat? Catat dah. Guru tak nampak. Guru nampak baik-baik anak. Belakang guru anak Allah saja yang tahu. Depan mak bapak alhamdulillah, belakang mak bapak na'udzubillah. Kan? Jadi tak kadang-kadang berubah tak kita? Kadang-kadang berubah tak? Berubah tak? Jangan malu. Jangan malu kalau betul. Allah janji pada anak-anak semua, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu sudah cakap betul, Allah ampun dosa kita semua, dan Allah akan bantu kita jadi orang lebih baik. Tapi jangan cakap bohong. Faham ya? Kita buat salah, mengaku saya salah. Cakap betul, banyak kebaikannya. Kerana Allah sayang, nombor 1. Dan Nabi dah bagi tahu, kata alaikum bisidq fa inna sidq yahdi ila bir wal bir yahdi ila jannah wa iyyakum al kazib fa innal kaziba yahdi ila fujur wa innal fujur yahdi ila nar. Hendaklah kamu selalu belajar cakap betul. Nak cakap betul. Kerana cakap yang betul membawa pada macam-macam kebaikan, dan kebaikan akan berakhir dalam syurga. Kalau you nak cakap tak betul, boleh juga. Tapi ingat, cakap tak betul, bohong, akan membawa pada keburukan. Keburukan akan berakhir di mana? Di mana? Tahu neraka bagaimana tak? Pernah tengok neraka tak? Tahu kepanasan neraka bagaimana tak? Tahu neraka ada serika tak? Tahu serika?
Anak-anak perempuan tahu tak serika? Serika buat apa? Serika kain baju, kan? Cuba you on-kan serika, you serika tangan you, tengok. Apa jadi? Oh, Allah saja yang tahu. Kena sikit, kita shot. Sikit, kita cari balik. Ini dia serika. Jangan main-main. Sana punya serika, bukan Panasonic National. Allah punya serika. Jadi kita tak mau diserika. Nanti di akhirat Allah akan jadikan serika suruh seri muka kita. Seri rusuk kita. Dia akan serika badan kita. Jangan sampai diserika oleh Allah. Kan? Baik. Alhamdulillah rukun Islam dah okey. Rukun iman okey. Jawapan itu cantik. Ya. Bila kita kata rukun Islam 5, kita tahu jawab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahu terjemahannya, aqimus salat, tahu waktunya, tahu rakaatnya. Kemudian kita zakat, kita tahu apa itu zakat, zakat mal, zakat fitrah, kita tahu apa itu puasa yang menamakan puasa Ramadan yang wajib dan termasuk puasa sunat-sunat yang lain kalau kita boleh, tapi yang paling minimum yang wajib kita kena ingat. Ya, alhamdulillah. Ilmu penting. Bila ilmu itu cahaya. Semakin banyak ilmu yang betul, kita tak boleh disesatkan oleh siapa. Kalau kita kurang ilmu, orang boleh sesatkan kita senang saja, dia tipu kita. Dan kita tak sedar kerana kita tak dilindungi oleh ilmu. Sebab itu ilmu itu penting. Bagaimana nak cari ilmu yang paling cepat? Bagaimana nak cari ilmu dengan paling cepat, paling mudah? Bantu saya anak-anak. Anak-anak perempuan bantu. Bagaimana? Bagaimana? Ya. Quran. Tapi Quran kita tak faham. Nah, Ustaz, dengar baik-baik ya. Contoh. Kita baca Al-Fatihah, okey? Ayat pertama. Selepas bismillah, bunyi bagaimana? Okey. Nah, ayat pertama ya. Selepas bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Now, apa yang kita belajar dari satu ayat ini? Apa yang kita belajar? Apa yang kita belajar? Mula kita belajar puji-pujian. Alhamdulillah. Betul tak? Kita selalu perlu memuji, ingat, berterima kasih. Syukur kepada mak bapak kita, syukur pada guru kita, syukurlah kepada Allah yang jadikan kita. Alhamdulillah untuk siapa? Untuk siapa? Lillahi. Segala puji dan puja yang layak adalah milik Allah. Kerana dia jadikan kita, dia bagi mata, dia bagi telinga, dia bagi kaki, tangan semua. Dan dia tak pernah hantar bil kepada kita. You hutang saya mata ni. Dia hantar hujan. Dengan adanya air, tak pernah ada bil air sampai ke rumah kita. Dia bagi energi, tenaga, tak pernah dia hantar bil elektrik kepada kita. Kalau dia hantar, memang tak boleh bayar. Banyak sangat. Sebab itu dia layak dipuji dan dipuja. Alhamdulillah. Siapa itu Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Rabb. Allah itu Rabb. Yang mencipta, yang mentakbirkan. Dia menciptakan apa? Dia ciptakan apa?
alamin. Bukan Adam saja. Sebelum Adam dia jadi langit, dia jadi bumi, jadi bintang, jadi binatang, pokok, kayu, semua dia dah jadilah. Adam itu adalah manusia makhluk yang terakhir. Walaupun terakhir, teristimewa. Kita adalah makhluk yang terakhir. Yang lain semua Allah dah jadi. Tapi walaupun last, we are the best creation of Allah. Alhamdulillah. Syukur. Anak-anak, saya tengok dah 12.50. Lebih kurang 40 minit dah Ustaz dah bercakap. Sekarang Ustaz nak buka untuk anak-anak pula bercakap. Cara bagaimana yang paling cepat kita boleh dapat ilmu. Anak-anak bantu Ustaz. Anak-anak perempuan boleh bantu. Dengar tip-tip ini ya, penting. Nasihat ini kalau anak-anak tak ingat, memang anak-anak yang rugi, bukan kita yang rugi. Sesuatu yang kita tak tahu, kita nak tahu tak? Nak tahu tak? Kalau orang bagi handphone ini, baru punya. Handphone ni pula iPhone 11. Wow. Tapi bukan Ustaz punya, ini lama punya. Cerita je. iPhone 11. Orang bagi. Happy tak? Happy. Agak-agak kita tahu pakai tak? Tahu pakai tak? Tahu tak? Macam tahu kan? Macam tahu kerana dia biasa pakai iPhone yang lain. Alhamdulillah. Kalau you tak tahu, bagaimana you nak tahu? Bagaimana you nak tahu? Belajar, okey. You dapat phone, dalam kotak phone ada buku. Kan? You baca tak? Baca tak? Tak baca pun. Banyak cerita panjang. Dia bawa istilah ini, istilah apa benda ini, tak faham pun. Jadi bagaimana you nak belajar guna phone? Tanya, itu betul. Cara nak tambah ilmu dengan cepat, jangan malu tanya. Faham anak-anak? Kalau anak tak tahu, saya pun tak tahu. Anak tahu kau tidak, anak confidentnya tahu. Lepas itu pakai-pakai salah tekan jam. Rugi kan? Rosak pula. Astaghfirullahalazim. Ini 5,000 tahu, main-main kan? Daripada orang senang hati, happy, sekarang marah lah. Tak tahu, tanyalah. Kenapa tak tanya? So, pertanyaan itu adalah ibu ilmu. Kalau tak tanya, tak tahu. Jangan ingat kita tahu. Memang kita tak tahu. Allah kata, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang ajar kita ilmu yang dulu kita tak tahu. Faham tak? Faham tak anak-anak? Kena tanya, ya, jangan malu. Benda tak tahu, mak ada di rumah, tanya ibu, tanya ayah. Cikgu dah bagi tahu, ustaz dah bagi tahu, masih tak faham, balik tanya mak. Kalau mak pun tak faham, mak akan tanya bapak. Kalau bapak pun tak faham, mak bapak tanya guru balik. Setengah orang masalah juga, hantar anak belajar, tapi mak bapak tak belajar. Jadi bila anak keliru, tanya mak bapak, tanya ayah dulu. Ayah kata, tanyalah mak. Pasal bapak tak faham. Lepas tu, ibu pula kata, tanyalah ayah. Begitulah kita pakai semua tanya. Akhirnya anak pun tak faham. Memang siapa yang tak banyak bertanya, dia memang banyak tak tahu. Cara ustaz belajar dulu, bertanya. Tak tahu tanya, tak tahu tanya. Sampai guru kata,
Sudah habis tanya? Sudah, alhamdulillah. Ada lagi? Ada. Ada, mesti ada. Kita takut kita lupa. Takut kita lupa, apa kita buat? Apa kita buat? Tulis, catat. Poin 1, poin 2, poin 3. Takut saya lupa. Bila jumpa, lupa nak tanya. Bukan? Kita manusia pelupa. Benda baik selalu lupa. Benda yang tak baik selalu tak lupa. Betul tak? Itu betul lah. Pasal kita dengan anak-anak dulu kita pun anak-anak, kita tahu lah. Ya. Kita tahu kita biasa jadi anak-anak. Hanya sekarang kita sudah jadi bapa anak. Tu anak. Jadi lain sikit. Tapi semua orang memang benda yang baik kita korang tanya. Kita kena tanya. Tak faham, tanya lagi. Jangan malu. Kerana as-soal miftah ilm. Soal ini ibu ilmu. Senang orang ajar kita kalau kita tanyakan. Baru orang tahu, oh itu yang kamu nak tahu. Saya ajar you itu. Selesai. Inilah perlunya kita ada institusi ilmu. Kerana institusi ilmu adalah tempat untuk menurunkan ilmu kepada anak-anak. Dan kadang-kadang ibu bapa juga perlu hadirkan diri untuk memahami apa yang diajar oleh institusi itu supaya dia boleh bantu anak-anak di dalam rumah. Anak sampai pada kita bantu. Anak balik ke rumah, ibu bapa bantu. Akhirnya kita membantu. Apa kelemahan anak di rumah, mak bapak maklum kepada guru. Jadi guru boleh follow up dengan elok. Kalau you tak maklumkan, guru pun tak tahu. Ustaz bagi contoh anak-anak. Anak kalau sakit, pergi tak klinik jumpa doktor? Pernah tak pergi klinik? Bila you pergi klinik, apa doktor tanya? Sakit apa? Kalau kita jawab, tak tahu doktor. Cuba pergi jumpa doktor, sakit apa? Saya pun tak tahu. Doktor cek lah. Pening doktor tu. You pun tak tahu? Tak sakit lah. Boleh keluar. Bukan? You mesti cerita. Doktor, perut saya sakit. Tak tahu kenapa sakit perut. Then doktor cek lah perut. Bukan? Kalau you tak bilang sakit mana, dia cek telinga. Bukan telinga yang sakit, doktor. Doktor jadi bodoh pula. Apa doktor ni? Bukan. Jadi doktor akan tanya, sakit mana? Telinga korang saya sakit ya doktor. Baru dia teropong di telinga. Bukan. Ini tidak. Kalau kaki sakit, ceritalah kaki. Jangan cerita kepala sakit. Nanti dia pegang kepala. Bukan kepala saya sakit doktor. Doktor sakit ke? Nanti kita, doktor punya kepala sakit ke? Saya sakit kaki. Tapi you tak bilang, doktor pun tak tanya. Ini problem. Sebab tu doktor bijak. Doktor tanya dulu kan. Sakit apa? Saya batuk. Okey. Dia check lah. Buka mulut. Check pressure. Tengok bagaimana. Tengok ada demam. Ini biasalah. Faham tak? Sebab kena tanya. Tengok doktor bijak. Dia punya kerja senang. Ubat bukan doktor buat. Ubat orang lain buat. Kemudian orang dah bagi tahu sakit perut, ini ubat. Sakit kepala, ini ubat. Doktor senang ya. Sakit kepala, dah cek, okey, ambil ubat. Jadi tak jadi saya tak tahu. Kan? You makan tak makan, doktor pun tak tahu. Ini dah bagi ubat, balik tak makan. Lepas tu jumpa doktor lagi, doktor sakit lagi. Doktor kata sakit kepala lagi. You makan ubat. So ada di rumah. Ilmu macam itulah. Ilmu dah belajar, beramal atau tidak. Tak beramal, tak membawa kebaikan. Faham tak anak-anak? Faham tak? Berapa orang faham angkat tangan? Alhamdulillah. Nanti ustaz-ustaz semua akan cek. Apa yang ustaz dah bilang, nanti ustaz-ustaz lain akan follow up. Ya. Sekarang ada soalan dari anak-anak perempuan dulu. Apa-apa soalan anak-anak? Apa saja? Ada apa-apa soalan?
Tak ada. No soalan. Anak laki-laki ada apa-apa soalan? Ha. Ada apa soalan? Dengar soalan Ustaz ni ya, dengar ya. Okey, dengar baik-baik, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Ilmu ini boleh didapati melalui pendengaran. Ilmu ini boleh didapati dan ditambah dengan pendengaran. Hearing. Ilmu ini boleh bertambah dengan penglihatan. Setengah orang mata boleh nampak tapi pekak. Kan? Setengah orang pekak bisu. Atau pekak dia buta tapi dia boleh bercakap. Okey. Saya nak anak-anak belajar ilmu penglihatan. Dengar baik-baik. Saya mau anak-anak belajar ilmu melalui penglihatan mata kita. Kalau orang tanya kita, rukun Islam ada berapa? Jawapannya berapa? 5. Jangan reka lagi. Jangan tambah lebih dari 5. Rukun. Cabang dia banyak. Kalau orang tanya, rukun iman ada berapa? Apa jawapan kita? 6. Jangan tambah lebih. Cabang dia banyak. Kalau orang tanya, rukun ihsan ada berapa? Berapa? Rukun ihsan ada berapa? Dengar baik-baik. Cari ilmu melalui penglihatan. Dengar baik-baik. Cari ilmu melalui penglihatan. Rukun ihsan ada berapa anak lelaki? Rukun ihsan ada berapa anak lelaki? Rukun ihsan ada berapa anak perempuan? Bagaimana you tahu satu? Bagaimana you tahu satu? Siapa bagi tahu satu? Siapa bagi tahu satu? Saya tanya sekali lagi. Fikir baik-baik, jangan jawab saja. You jawab dengan ilmu, jawab dengan tanggungjawab. Jangan pakai jawab saja. Okey, anak-anak lelaki dulu. Lelaki dulu. Rukun ihsan ada berapa? Anak-anak lelaki, rukun ihsan ada berapa? Siapa yang kata satu angkat tangan? Semua duk tengok kawan tangan angkatnya. Berarti ada setengah duk ikut. Orang satulah. Try lah nasib. Ada yang tak angkat tangan. Good. Yang tak angkat tangan punya, rukun ihsan ada berapa? Good. No problem. Anak-anak perempuan. Ingat baik-baik. Jangan cakap saja ya. Cakap dengan ilmu. Jawab dengan ilmu. Rukun ihsan ada berapa? Soalan sekali lagi. Rukun ihsan ada berapa anak-anak? Tak jawab sekarang. Seronok juga. Tadi confident. Lepas saya kata fikir baik-baik. Jangan cakap saja. Tapi orang yang jawab satu itu betul kerana saya tunjuk satu kan. Bukan? Saya kata rukun ihsan berapa? Rukun ihsan. Bukan saya kata macam tu, macam ini, macam ini. Saya kata rukun ihsan berapa? Rukun ihsan berapa? Saya tadi dah bilang belajar melalui penglihatan. Tapi kita nampak berapa jari? 1. Alhamdulillah. Faham ya? Ini yang kata belajar melalui penglihatan. Kadang sahabat belajar dari Nabi, bukan Nabi cakap. Nabi buat, dia tengok, dia buat. Tapi you must be alert. Nampak cikgu sekan kemas.
basuh satu benda, sedang mop lah, belajar bagaimana nak mop, bagaimana nak sapu, bagaimana nak vacuum, baru kita pandai. Faham tak? Bila orang basuh pinggan, tengok orang yang pandai basuh bagaimana. Tengok, lepas tu you basuh macam dia. Aku baru betul. Ustaz ajar orang sapu tau. Sapu pun ustaz ajar. Ambil penyapu bagaimana, nak sapu bagaimana. Contohnya orang sapu, sini ada penyapu tak? Sini ada penyapu tak? Belakang. Ya. Ada penyapu, orang sapu. Sapu lah, ambil penyapu. Ini sapu apa? Ini dia akan bagi debu tu berterbang. Sapu, tarik. Jangan begini, ini bukan sapu. Kalau you pakai mikroskop, you nampak. Semua abuk tu terbang. You jalan sana, dia jatuh situ. You jalan sana, dia jatuh situ. Kita nak bersihkan benda sapu, sapu dengan betul. Tarik betul-betul. Faham tak? Setengah orang basuh begitu. Lepas tu berminyak. Basuh apa tadi? Ada basuh. Tengok minyak. Faham tak? Basuh dengan hati. Tengok betul-betul. Orang buat belajar, orang buat tengok, baru kita ikut. InsyaAllah. Syukur alhamdulillah anak-anak sudah faham, ya? Walaupun tak faham, tapi kita yakin kita faham. Kita suka anak-anak itu jangan malas dan jangan overconfident. Anak-anak ya, jangan kita overconfident. Rasa kita sudah tahu, sedangkan kita tak tahu. So, kita tanya. Alhamdulillah, sekarang anak-anak 2 orang itu sedang pakai phone. Pakai phone tak tadi? Apa dia? Calculator. Nanti. Apa yang you tekan tadi? Cuba cerita ke Ustaz apa yang you kira tadi. You kira rukun ihsan berapa tadi? Tak apa, alhamdulillah. Itulah ala kadar yang Ustaz mampu berkongsi dengan anak-anak. Ustaz nak anak semua sini yang belajar ilmu mesti berbeza dengan anak yang tak belajar. Jangan kita pula yang belajar, kita pula tak kuat, tak pandai macam orang yang tak belajar. Ya. Sekarang anak-anak duk tengok kaki orang lain pula. Dia ambil pen, dia cucuk. Semua saya nampak. Tengok dah. Itu Ustaz suka tengok. Ustaz punya mata itu jalan cepat. Jadi susah. Kita makan pakai tangan mana? Minum tangan mana? Alhamdulillah, jangan lupa ya. Jangan lupa. Saat lagi ada makan minum sini. Kita cek lah. Kita cek dengan guna CCTV tangkap. Berapa orang yang kata makan dan minum tangan kanan, dia makan dan minum tangan kanan. Kita cek. Kalau nampak ada kawan kita minum tangan kiri, tegur, ya, bantu. Salah, kanan. Ingat, dapat pahala. Ya, supaya kita semua sama-sama kita berjuang untuk kalahkan musuh kita. Siapa musuh kita yang pertama? Syaitan. Dia musuh kita. Ya, adul lakum. Dia musuh kamu. Sebab itu Nabi kata la taqulu la tashrabu bis shimal. Jangan makan, jangan minum pakai tangan kiri, fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bis shimal. Jangan main-main. Perkara kecil-kecil inilah yang merosakkan iman kita tanpa disedari kita. Perkara kecil yang jadi kita lemah kerana kita izinkan syaitan untuk menguasai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak ini anak yang salihin, para salihat dan orang yang berilmu, muallimin, muallimat, qanitin wal qanitat yang istiqamah, sabirin was sabirat yang sabar, dan jadi anak-anak yang selalu ingat kepada Allah, zakirin waz zakirat. Amin ya rabbal alamin. Ada soalan terakhir anak-anak perempuan? No. Anak laki ada soalan?
Kaki sakit kan? Tak sakit. Tadi dia cucuk dalam pen sakit tak? Tak sakit juga. Ini ada ilmu bagus juga tu, ilmu kebal, tak sakit punya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan billahi taufiq wa akhir da'wana walhamdulillahil alamin. Tasbih kifarah bunyi bagaimana? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.